Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang mana telah beri kita keimanan, keislaman dan nikmat, ketenangan, keselamatan, kesihatan. InsyaAllah pada tazkir hari ini, sebelum tu kita tahu kita telah masuk bulan Muharram dan kita telah dikatakan akan datang 10 Muharram, yang ini dikatakan kita digalakkan untuk puasa sunat. Sunat, yang ini sunat bulan Muharram, iaitu sunat puasa bulan Ashura. Yang mana kalau kita lihat zaman Rasulullah SAW, pada zaman jahiliah, Rasulullah pernah, dan orang Arab pada zaman jahiliah, mereka berpuasa pada hari Ashura. Dan satu ketika Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah melihat, sampai di Madinah, Rasulullah melihat kaum Yahudi berpuasa dan bertanya, Rasulullah, kenapa kamu puasa? Apakah hari ini? Mereka kata, hari ini adalah hari kebesaran bagi orang-orang Yahudi, yang mana hari ini, yang hari Ashura ni, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel daripada cengkaman Firaun, dan ditenggelamkan Firaun, dan Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut atas kesyukuran nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan Rasulullah kata, kami orang Islam lagi aula, lagi perlu, lagi patut berpuasa dari kamu, kami berhak berpuasa daripada kamu. Dan Rasulullah berpuasa pada hari Ashura dan diikuti pula dengan sahabat-sahabat disuruh berpuasa. Jadi alhamdulillah, kita telah masuk bulan Muharram dan kita akan berjumpa dengan puasa bulan Ashura, yang mana kalau kita lihat kata hadis Rasulullah SAW, daripada hadis At-Tirmizi lah, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah Ramadan, kata Rasulullah, maka berpuasalah kamu pada bulan Al-Muharram. Kerana apa? Kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh berpuasa pada bulan Muharram, dan juga kita digalakkan berpuasa pada hari Ashura. Dalam hadis lain, kalau kita lihat dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, berpuasalah pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Makna pahala puasa bulan Ashura, satu hari je puasa, kita dapat menghapuskan dosa-dosa tahun lalu, satu tahun Allah hapuskan dosa kita. Masya Allah, tabaraka ta'ala, Allah berikan nikmat kepada umat Muhammad. Dan kalau kita lihat, kita boleh berpuasa pada hari tersebut satu hari. Dan kalau kita pernah juga, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, sedangkan puasa Ashura tu dilakukan oleh orang Yahudi. Rasulullah kata kalau boleh kita berpuasa sebelumnya dan sesudahnya. Ashura, sebelum Ashura dan sesudahnya. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis, dikatakan Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian pada hari Ashura dan bezakan dengan golongan orang Yahudi. Mana berpuasa pada Ashura, bezakan dengan orang Yahudi. Yang ini, berpuasalah kamu sehari sebelumnya ataupun sehari selepas puasa Ashura. Maknanya kalau jatuh puasa Ashura ini hari, semalam kita dah puasa, kita puasa Tasyu'ah lah, dan selepas tu kita puasa Ashura. Dan kalau kita puasa Ashura, esoknya pula kita puasa juga. Jadi kita tidak sama berpuasa mengikut orang-orang Yahudi. Jadi rahsia pada hari Ashura ni kenapa? Dan peristiwa-peristiwa banyak kalau kita lihat dalam hadis-hadis mengatakan kenapa hari Ashura special, sampai dikatakan Ashura sebaik-baik puasa Ramadan, selepas tu puasa Ashura, utamaan solat Ashura. Mana sebaik-baik solat fardu, kan? Selepas tu dia kata solat malam. Malam dikatakan dalam hadis lah, kita puasa Ashura, lepas tu Ramadan, lepas tu Ashura, puasa solat fardu, lepas tu dengan solat malam, digandingkan. Jadi kalau kita lihat di sini, peristiwa-peristiwa, kita ungkap balik peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan puasa Ashura. Kenapa keistimewaan pada hari Ashura tu? Dikatakan hari Ashura ialah hari Allah menjadikan
langit dan bumi. Nampak? Satu. Banyaklah dia peristiwa. Allah jadikan langit dan bumi pada hari Ashura. Dan Allah dikatakan menjadikan Lauh Mahfuz dalam, dan kalam ni tulis Lauh Mahfuz ni yang dituliskan catatan kita, umur kita berapa, mati kita berapa, kita kita punya umur sampai mati bila, kita Islam ke tidak, semua ditulis oleh kalam Lauh Mahfuz. Allah jadikan pada hari Ashura. Dan seterusnya dijadikan juga syurga dan neraka pada hari Ashura. Itu special hari Ashura. Okey. Dan yang keempat, Allah mencipta Nabi Adam, bapa kita, dan Hawa, ibu kita. Ibu manusia lah, bapa kita dan bapa manusia, pada hari Ashura. Dan kelebihan ni, Allah masukkan Nabi Adam ke syurga pada hari Ashura. Dan begitu juga dikatakan Allah menerima taubat Nabi Adam apabila dia bermaksiat pada Allah, kerana dia melanggar larangan Allah. Allah campak dia di dunia, dan Allah terima taubat dia pun pada hari Ashura. Dapat kita lihat banyak tentang peristiwa hari Ashura yang kita boleh kongsi. Kalau kita nak elaboratekan, banyak cerita-cerita. Kalau kita cerita tentang Lauh Mahfuz, macam mana Nabi Adam, macam mana kita tahu cerita dia, Allah jadikan Nabi Adam dari tanah dan disuruh malaikat sujud pada dia, dan iblis tak nak sujud. Banyak cerita dia. Okay. Seterusnya, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub pada hari Ashura. Kita tahu Nabi Ayub yang Nabi yang paling sabar dalam segala ujian. Memang ada Nabi yang sabar, tapi Nabi Ayub yang paling sabar kerana dia ditimpakan oleh Allah musibah. Kerana apa? Ditimpakan musibah, disebab sampaikan semua lari pada dia, rakyat dia. Umat dia lari, kecuali isteri dia pun tak betul lari juga. Kita lihat itu. Kita lihat musibah atau balak yang ditimpa oleh Nabi Ayub, dan berkat Nabi Ayub bersabar, Allah angkatkan azab ataupun jauh hindarkan azab daripada Nabi Ayub pada hari Ashura. Dan dikatakan juga Allah mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Ashura juga. Jadi kelebihan hari Ashura banyak. Jadi itulah rahsia Ashura ni apa, kita kena tahu ni semua. Bila kita tahu, Masya Allah, kalau kita tak berpuasa, kita aula yang berpuasa daripada orang Yahudi. Orang Yahudi tentu puasa. Kita pun digalakkan berpuasa oleh Rasulullah SAW. Tapi diikutkan kalau boleh. Kalau tak mampu satu hari, boleh hari Ashura. Tapi kalau boleh, kita sebelumnya satu hari, dan sesudahnya hari Ashura, dan sesudah Ashura pun kita berpuasa. Maknanya, sebelum kita berpuasa, esoknya Ashura. Okey, boleh. Kalau sebelum esok Ashura, sesudahnya puasa pun tak apa. Ataupun hari Ashura, sesudahnya hari Ashura pun boleh berpuasa. Sunat. Okay, Rasulullah digalakkan supaya kita tidak mengikut cara orang-orang Yahudi. Dan dikatakan kelebihan hari Ashura, rahsianya apa? Allah kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman AS. Nampak? Allah kembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Jatuh pada hari Ashura juga. Okay. Dan seterusnya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari cengkaman Firaun pada hari Ashura. Sebab tu Nabi Musa berpuasa, dalam hadis tadi kita dah kupaskan, Nabi Musa berpuasa pada hari Ashura di atas kebesaran ataupun di atas terima kasih dia kepada Allah kerana menyelamatkan beliau dan kaumnya daripada cengkaman cengkaman Firaun, dan Firaun pula ditimpa pula ataupun musibah dengan dihempap dengan laut, ditenggelamkan di dalam laut. Kita lihat begitu. Itu pada bila? Pada hari Ashura. Jadi kelebihan Ashura banyak kalau kita kupaskan dalam setiap sejarah tersebut. Kita ambil dia punya ringkasan saja, apa yang kelebihan yang ada, apa peristiwa menarik dalam hari Ashura. Dan dikatakan apa lagi? Allah menaikkan darjat Nabi Idris alaihissalam pada hari Ashura juga. Dan begitu juga Allah menyelamatkan Nabi Nuh, dan kapal yang dia naik dengan kaumnya diselamatkan oleh Allah pada hari Ashura. Kita tahu yang Nabi Nuh ni Nabi yang berdakwah paling lama dengan kaumnya, sampai 950 tahun berdakwah, bukan 1 tahun, 950 tahun berdakwah pada kaumnya untuk supaya menyembah Allah, sedangkan ramai di antara mereka kufur. Kalau kita lihat berapa abad tu, 950 tahun, lama kan? Itulah berdakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Daripada kita lihat, sampailah Nabi Nuh kata, ya Allah, ini kaum dah tak boleh pakai.
kau datang kalau azab. Itulah dikatakan. Jadi Allah turunkan azab dan Allah menyelamatkan Allah menyelamatkan Nabi Nuh daripada gelombang gelombang air laut yang banjir yang tinggi, habis semua. Sedangkan Nabi Nuh sendiri kufur pada Allah dan Nabi Nuh kata, ya Allah, itu anak aku. Kata Allah, itu bukan anak engkau, itu amalan dia tak sama dengan amalan kau tak tahu apa yang aku tahu. Tapi Nabi Nuh terpaksa diamlah. Kita lihat Allah selamatkan bahtera ataupun kapal yang dinaik Nabi Nuh dengan umatnya dan binatang-binatang yang naik sama dia pada hari Syura. Dan seterusnya Allah mengangkat Nabi Isa ke langit pada hari Ashura juga. Satu ketika kalau kita dengar sejarah, Nabi Isa hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi kerana bawa ajaran baru. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Kita lihat, kita tahu sejarah ni kalau kita kembali ke sejarah Nabi Isa. Seterusnya, dan Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus di dalam perut ikan ikan paus, ikan paus yang besar. Apabila Nabi Yunus lari daripada kaumnya dan untuk naik kapal, dan di situ dia dicampakkan di laut, ikan paus makan dia. Tapi kenapa kata Allah, kalaulah bukan kerana tasbihnya Nabi Nuh, dan dia tidak akan lepas dia tidak akan dikeluarkan dari perut ni. Jadi kenapa? Kerana dia menjadi orang yang bertasbih pada Allah, memuji minta ampun pada Allah, dan Allah memberlepaskan dia daripada perut ikan tersebut. Okey, apa dia baca Nabi Nuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai dikatakan ikan paus yang makan, ikan yang besar, ikan paus makan Nabi Nuh, sakit, tak boleh tahan kerana yang ditelan tu macam satu bisa pada dia, dan dia pun mengeluarkan Nabi Nuh bila dekat dengan tepi pantai. Jadi kita lihat begitulah nikmat. Dan akhir sekali yang dikatakan akan terjadi kiamat juga pada hari Jumaat, dan kejatuh pula pada hari Ashura juga. Jadi itulah kita lihat rahsia-rahsia peristiwa di sebalik sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu tentang hari Ashura. Jadi kita jangan nak rugi dengan kesempatan yang akan datang. Kita berpuasalah satu hari je, puasa Ashura. Kalau kita dapatlah mampu, kalau dapat 2 hari pun bagus, sebelum dan sesudah, sebelum puasa dan sesudahnya, kalau kita mampu. Tapi kalau tidak, 1 hari pun jadi. Supaya apa? Kita mendapat pahala yang dikatakan, semoga-moga Allah menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Setahun, bukan 1 hari, setahun. Jadi saya galakkan kepada para jemaah dengan tazkirah ringkas tentang rahsia atau kelebihan hari Ashura ni, janganlah kita lepaskan peluang untuk kita sama-sama berbakti meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berpuasa pada hari Ashura. Dan banyak juga katakan hari Ashura disuruh kita buat baik, berpuasa, bersedekah, sambungkan silaturahim dan seterusnya amalan-amalan baik yang digalakkan pada hari-hari bulan Muharram ni, termasuklah pada hari Ashura. Dan saya rasa itu saja tazkir hari ini. Semoga apa yang didengar mendapat manfaat. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada diri saya lemah. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.